KPM. Didik TV KPM. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Anda bersama saya Aiman Sufian Azman pada hari ini dalam slot sukses SPM 2022. Pada hari ini dalam mata pelajaran usul Al-Din. Dan siapakah guru yang akan bersama dengan kita pada hari ini? Jom kita saksikan profil guru kita. Baiklah, bersama dengan kita pada hari ini, orang kata ustaz paling kacak lah. Apa setakat ni, kita bersama dengan Ustaz Muhammad Rasul daripada Sekolah Menengah Agama Lughatil Arabiah Tangkak Johor. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah baik. Masya Allah. Saya pun sihat juga Ustaz. Tadi Ustaz dekat depan TV ni macam tak apa ramai orang. Tiba-tiba nampak muka Ustaz je terus ramai Masya peminat Allah. Ustaz. Murid-murid kita di rumah sana. Baiklah. Okey, terima kasih Ustaz kerana bersama dengan kita pada hari ini yang mana kita nak mempelajari macam mana nak jawab soalan-soalan daripada mata pelajaran usul Al-Din tingkatan 4. Baik. Dan murid kita pun dah ada dah bersama kita pada hari ini. Dipersilakan murid-murid kita. Okey, baiklah Ustaz. Murid-murid kita pun dah standby dah nak bersama dengan kita pada hari ini. Ya. Tapi sebelum tu boleh tak Ustaz perkenalkan mereka terlebih dahulu? Boleh insya-Allah. Baiklah. Jadi bersama-sama kita pada hari ini ada 4 orang murid daripada Sekolah Menengah Agama Lughatil Arabiah. Baik, yang pertama adalah seorang yang lelaki. Yang ada murid lelaki, iaitu diperkenalkan Muhammad Izzat bin Muhammad Talib. Yang berada di atas kali itu, belah kanan belah kiri. Kemudian yang kedua dikenalkan Wan Nur Nadiatul Husna. Nama dia panjang. Wan Nur Nadiatul Husna. Kemudian yang ketiga Aisyah Sakinah. Dan yang keempat iaitu Siti Nur Afiqah binti Rahmat. Itu Rahmat. dia. Apa topik kita hari ini Ustaz? Baiklah, topik kita pada hari ini kita akan mempelajari ataupun kita akan bedahlah cerita kan. Membedah satu subtopik atau satu topik daripada bab hadis, iaitu berkaitan dengan sejarah ilmu hadis. Okey, baik. Jadi murid-murid kita di rumah dah bersedia ke belum nak bersama dengan Al-Fadhil Ustaz ni? Kita nak belajar pada Ustaz apakah tips-tips menjawab soalan daripada mata pelajaran usul Al-Din tingkatan 4. Dah bersedia dah? Okey, kalau dah bersedia, jom kita bersama dengan Ustaz Rasul. Baik, terima kasih Aiman. Baiklah, untuk maklumat semua, pelajaran pada hari ini kita akan melihat dan mempelajari berkaitan dengan satu bab dalam usuluddin, iaitu bab hadis. Bab hadis. Yang mana dalam bab hadis ni, untuk tingkatan 4, dia bermula dengan subjek mengenai subtopik mustalah hadis, ataupun dalam bahasa Melayu kita sebut sebagai ulumul hadis, ataupun istilah dalam ilmu hadis lah. Ilmu yang berkaitan dengan hadis. Baiklah, jadi kalau kita lihat untuk pertama kita kena tahu dulu apakah dia konsep di dalam ilmu hadis. Sebab kalau kita dalam mana-mana subjek yang kita belajar, kita kena tahu apakah dia konsep. Bila kita tahu konsep, barulah kita akan faham apa dia punya konten ataupun isi kandungan yang ada dalam satu-satu subjek atau mata pelajaran tersebut. Baiklah, untuk yang pertama, kalau kita lihat, untuk konsep ilmu hadis ini ada 2 konsep. Hunaka mafhum li mafhum ulumul hadis nau'ani. Wahid ilmu hadis riwayah wa thaniyan huwa ilmu hadis dirayah. Konsep ilmu hadis ni dalam kitab tingkatan 4 ini dia menjelaskan ada 2 jenis ataupun 2 bahagian yang menerangkan berkaitan dengan konsep ilmu hadis. Yang pertama adalah ilmu hadis riwayat, dan yang kedua adalah ilmu hadis dirayah. Apakah dia ilmu hadis dirayah dan apakah dia ilmu hadis dirayah? Kedua-dua ni nampak macam dari segi ejaan tu macam hampir sama, tetapi kedua-duanya mempunyai konsep yang berbeza. Kedua-dua inilah yang memperkenalkan dan untuk kita nak mengenal sesebuah hadis tu bagaimana melalui 2 cara ini. Baik, kalau kita lihat yang pertama, apakah dia hadis riwayah dan apakah dia hadis dirayah? Baik, mungkin kita boleh minta bantuan daripada murid-murid kita yang berada di Google Meet di atas talian untuk bacakan apakah dia ilmu hadis riwayah. Mungkin Husna boleh bacakan? Silakan Husna. Okey.
Bismillahirrahmanirrahim. Maksud mafhum ulum hadis bagi hadis riwayah. Ulum hadis riwayah yastamilu ala aqwal Nabi sallallahu alaihi wasallam wa af'alahu wa riwayatuha wa dabtuha wa tahrir alfazuha. Okey, baik. Baik, terima kasih Husna. Itu adalah konsep ilmu hadis riwayah. Iaitu kalau kita lihat daripada apa yang dibaca oleh Husna sebentar tadi, ilmu hadis riwayah wa yastamilu ala aqwalin Nabi SAW wa af'alihi wa riwayatiha wa dhabtiha wa tahrirul alfaziha. Mana dia ada empat elemen di sana. Iaitu yang pertama aqwalun Nabi. Aqwalun Nabi tu apa? Izzat? Perbuatan Nabi. Aqwalun Nabi. Percakapan Nabi. Aqwalun Nabi adalah percakapan Nabi. Kemudian af'aluha barulah perbuatan Nabi SAW. Yang ketiga adalah riwayatuha, iaitu riwayatnya. Apa yang diriwayatkan, percakapan-percakapan dia mungkin melalui dia punya kehidupannya, riwayatuha. Kemudian wadabtuha yang kelima, iaitu dari segi ketepatannya tu yang diriwayatkan oleh Nabi SAW. Dan yang keenam adalah watahriru al-fazuha, dari segi lafaznya yang bebas, secara bebas. Maka itu adalah konsep yang dimasukkan dan melalui konsep ilmu hadis riwayah. Maksudnya apa sahaja yang berkaitan dengan Nabi SAW. Baik, yang kedua pula adalah ilmu hadis dirayah. Baik, kita minta bantuan daripada murid yang bernama Aisyah Sakinah. Apakah dia mafhum ilmu hadis dirayah? Okey, silakan. Ilmin biqawani yu'rafu biha ahwalul sanad wal matan. Baik, pendek je. Terima kasih kepada Aisyah. Baik, kalau tadi hadis di riwayah dia menerangkan tentang apa sahaja berkaitan dengan Nabi. Percakapan, perbuatan, lafaz, apa sahaja yang ada berkaitan dengan Nabi. Manakala kalau ilmu hadis di riwayah pula, dia adalah satu konsep yang mana dia menerangkan tentang ilmu biqawanin yu'rafu biha ahwalus sanad wal matan. Mana ilmu diriwayah ni pula dia lebih kepada satu peraturan undang-undang untuk kita nak mengenal ataupun kita nak mengetahui ahwalus sanad wal matan. Situasi tentang sanad ni adalah, maksud sanad adalah perawi hadis tu. Dan matan pula berkaitan dengan matan atau teks hadis. Jadi hadis riwayah dia nak kita supaya mengenal sesebuah hadis tu sama ada dari segi perawinya tu dia percaya atau tidak, perawinya itu terputus ke tidak sanadnya dengan Nabi SAW, dengan orang-orang yang selepas Nabi SAW, adil atau tidak. Itu adalah hadis riwayah. Manakala kalau sanad dia punya teks pula, matan, sama juga nak lihat sama ada matan hadis tu dia bila mana kalau perawinya tu memang dipercayai, insya-Allah dia punya matan pun insya-Allah tidak akan menjadi masalah untuk diterima. So senang cerita, riwayah dia menjelaskan ataupun dia membedah sekali aspek berkaitan dengan Nabi SAW. Manakala dirayah pula dia adalah satu ilmu untuk nak kita mengetahui selok-belok, untuk kita nak mengenal pasti sesebuah hadis itu sama ada sahih ke, hasan ke, dhaif ke, ataupun maudhu' di situ. Jadi dalam kita nak memahami mafhum ulumul hadis, kita kena tahu dua perkara, iaitu Ustaz sebutkan tadi, hadis riwayah dan juga ilmu hadis ad-dirayah. Dan selepas ini banyak lagi perkara yang akan Ustaz kongsikan, bagaimana tips-tips menjawab soalan dalam mata pelajaran Usul Aldi ini. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman dalam Sukses SPM 2022 pada hari ini dalam mata pelajaran Usul Adi bersama dengan Ustaz Rasul. Okey Ustaz, untuk segmen pada kali ini apakah yang akan Ustaz kongsikan? Dipersilakan Ustaz. Baik, terima kasih Aiman. Baiklah, untuk seterusnya, tadi kita dah lihat dari segi konsep. Bila mana kita dah mengenal konsep, maka kita dah tahu apakah dia ilmu hadis. Tetapi sebelum kita nak pergi lebih jauh lagi, kita nak tahu pula sejarah. Bagaimana sejarah ilmu hadis ini bermula. Maka kalau kita lihat untuk subtopik pada kali ini, kita akan lihat pula bagaimana kemunculan ilmu hadis. Sebab ilmu hadis dan apa saja ilmu, terutamalah ilmu hadis dan juga dalam seluruh dunia ada satu lagi adalah ilmu ulum Quran.
Kedua-dua ni ada dia punya hampir samalah dia punya apa nama konsepnya atau sejarahnya. Tapi kali ini kita akan fokus bagaimana dan bilakah bermulanya sejarah berkaitan dengan kemunculan ilmu hadis. Baiklah, di sana kalau kita lihat bada tatawur riwayatul hadis fi ahdi sahabah indama waqal muslimuna fil fitnah ba'da wafatin Nabi SAW wa zaharat al-firqul islamiyah wa hum fi hajatin illa al-mazid min at-tathabbut fil ahadis wa tatawur riwayatil hadis fi sab'a marahil fi mayali. Baik, untuk permulaannya, untuk kita nak tahu bagaimana dan bilakah bermulanya sejarah ilmu hadis ni, pada permulaan buku ini, kitab ini menjelaskan kepada kita bermulanya perkembangan berkaitan dengan ilmu hadis ini adalah fi ahdi sahabah. Dia bermula pada zaman sahabat, bukan pada zaman Nabi SAW. Zaman Nabi kenapa tak bermula? Kerana pada zaman Nabi, Nabi masih ada. Pada zaman Nabi, Nabi masih hidup, Nabi SAW masih hidup, dan Nabi yang menyampaikan, Nabi yang memperbetulkan, Nabi yang segala-galanya, Nabi yang terus sampaikan direct kepada sahabat. Jadinya, pada zaman sahabat lah bermulanya ilmu hadis ni. Ilmu hadis ni. Baiklah. Dan kalau kita lihat, pada zaman sahabat bermula indama waqal muslimun, ketika mana orang-orang Islam pada ketika itu berlaku fitnah selepas kewafatan Nabi SAW. Bila mana Nabi SAW dah wafat, maka pada ketika itu, kalau masa Nabi hidup, mereka tak ada masalah, mereka terus direct pada Nabi. Apa-apa mereka rujuk Nabi, mereka tak faham, mereka tanya dengan Nabi SAW. Tetapi bila mana Nabi SAW dah wafat, maka mereka tak ada sumber rujukan. Mereka tak tahu nak tanya pada siapa pada ketika itu, kan? Jadinya bila mana selepas kewafatan Nabi SAW, maka berlakulah fitnah pada ketika itu. Maka atas sebab itulah wa zaharat al-firqul islamiyah, dan sehingga menyebabkan berlakulah perpecahan umat Islam. Itu yang kalau kita lihat, kalau bab tauhidnya, timbulnya apa nama dia, mazhab ataupun perpecahan di kalangan yang menyokong Sayyidina Ali, yang menentang Sayyidina Ali pada ketika itu, iaitu dinamakan sebagai Syiah dan juga apa nama dia, Syiah dan satu lagi kelompok lah dalam dunia tauhid. Baik, dan jadi bila dah sampai berlaku perpecahan, dan pada ketika itu juga mereka, iaitu umat Islam pada ketika itu, bila dah berlaku fitnah, perpecahan berlaku, maka mereka memerlukan sangat-sangat kepada al-mazid fit tathabbut fil ahadis. Mereka memerlukan satu pengukuhan tambahan. Mereka dah tahu dah pada zaman Nabi SAW hidup, mereka dah tahu. Tetapi mereka mungkin bila mana dah kehilangan, Nabi SAW dah wafat, maka mereka perlukan, mungkin ada yang tak jumpa dengan Nabi, mungkin ada yang jauh daripada Nabi SAW, tak tinggal di Madinah, tak bersama dengan Nabi, maka mungkin ada ilmu-ilmu yang mereka tak dapat. Jadi mereka perlukan ilmu tersebut untuk nak mengukuhkan keimanan, akidah mereka dan juga kefahaman mereka tentang Islam. Jadinya oleh sebab itulah wa tatawuru riwayatul hadis fi sab'a marahil. Jadi selepas kewafatan Nabi SAW, maka nak ceritanya sini berlakulah sebanyak 7 peringkat sab'a marahil. 7 peringkat sampailah kepada zaman kita sekarang lah. Jadi kita akan lihat apakah dan bagaimana peringkat untuk peringkat ilmu hadis ni mula berkembang. Baik, kita mula dengan yang pertama dahulu. Peringkat pertama, al-marhalatul ula. Baik, mungkin Atikah boleh bacakan marhalah yang pertama? Ma huwa marhalatul ula fi an-nashatil ulumul hadis. Qama sahabat fi hifzul ahadis ba'da an liqa'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bi rafiqi a'la hatta nihayat awal al-hijri. Baik, itu pertama. Marhalatul ula wa qama sahabat fi hifzil ahadis ba'da an liqa'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bi rafiqi a'la hatta nihayatul qurun awal. Baik, selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila mana dah berlaku fitnah dan orang umat Islam pada ketika itu memerlukan sangat-sangat kepada pengukuhan berkaitan dengan agama, maka sahabat dia risaulah, para sahabat risau apa yang mereka nak buat. Pada zaman Nabi mereka tak terfikir dan mereka tak boleh lagi nak menulis hadis, tak ada. Sebab apa? Kalau kita lihat dalam sejarah, pada zaman Nabi SAW hanya Quran sahaja yang ditulis, hadis tidak ditulis. Kerana apa? Tak nak bercampur aduk di antara Quran dan hadis Nabi SAW. Jadi lepas Nabi wafat, barulah sahabat membuat inisiatif untuk mereka nak menulis hadis Nabi SAW selepas kewafatan Nabi sehinggalah sehingga akhir kurun yang pertama hijrah. Pada ketika itu dah bermulanya inisiatif para sahabat Nabi SAW untuk nak menulis ataupun nak mengumpulkan hadis terlebih dahulu. Hadis-hadis daripada para sahabat dikumpulkan sebelum dibukukan dan sebagainya. Itu baru peringkat pertama. Baik, seterusnya peringkat kedua. Okey, mungkin Aisyah boleh baca? Apakah marhalah kedua? Okey, silakan. Bada'a min la'il qurun sani ila awal sadis
Zalika asru tadwin ar-rasmi fi hifzul hadis. Baik, bagus Tania. Terima kasih Aisyah. Baik, selepas dah dikumpulkan hadis pada marhalah pertama, maka marhalah kedua bila dah dikumpulkan, para sahabat pun memulakan lepas dia kumpulkan, dia dah kumpulkan hadis-hadis, maka pada permulaan kurun kedua hinggalah awal kurun ketiga, kurun ni lebih kurang dalam 100 lebih kurang dalam 10 tahun lah, lebih kurang jangan dalam 10 tahun kurun-kurun ni. Baik, jadi pada zaman ataupun pada fatrah tersebut, pada tempoh waktu di antara awal kurun kedua sampai ke awal kurun ketiga tu, dalam tempoh masa tersebut, maka bermulalah asrut tadwin ar-rasmi. Mulalah ditulis, direkodkan hadis-hadis tu secara rasmi untuk apa? Fi hifzil hadis. Untuk nak memelihara hadis supaya tidak dilupakan, supaya tidak lupalah. Sebab kalau tidak, anda kata hadis itu tidak ditulis, ada di kalangan para sahabat yang meninggal dan sebagainya, maka tak ada siapa yang akan tahu apakah antara peninggalan Nabi SAW melalui hadis-hadis tersebut. Baik, itu adalah marhalah kedua, iaitu perekodan ataupun penulisan hadis secara rasmi pada awal kurun kedua hinggalah awal kurun yang ketiga. Baik, seterusnya marhalah ketiga pula. Izzat, boleh bacakan? Okay, apakah marhalah ketiga? Min kurun talis hijri ila muntasifu ar-rabi' wa huwa asru tadwin dunat fihi sanah wa ulumaha tadwinan kamilan. Baik, terima kasih Izzat. Baik, marhalah ketiga pula, pada peringkat ketiga pula, bila mana tadi dah dihimpunkan, ditulis secara rasmi pada kurun awal kurun kedua sehingga awal kurun ketiga. Pada kurun ketiga pula atau marhalah ketiga ini, sehinggalah ke pertengahan kurun keempat, dinamakan sebagai asrut tadwin. Yang tadi, yang masa marhalah kedua tu, dia asrut tadwin juga, tapi bukan secara rasmi. Tapi pada kurun ketiga ni pula, dia dibukukan dan dia terus kumpulkan, dan kemudian dia telah dilengkapkan, maksudnya penulisan tu dah lengkap pada awal kurun ketiga sehinggalah pertengahan kurun keempat. Maksudnya marhalah kedua dan marhalah ketiga ni adalah tempoh ataupun di mana fatrah perekodan hadis-hadis tersebut dihimpunkan, dan pertengahan kurun keempat adalah di mana telah lengkap semua hadis-hadis Nabi SAW, telah lengkap untuk direkodkan lah sebelum disampaikan ataupun disebarluaskan pada ketika itu. Baik, itu adalah pada marhalah ketiga. Seterusnya marhalah keempat. Siapa belum baca lagi? Husna. Silakan Husna. Silakan Husna. Yamtidu min muntasif Quran ar-rabi' ila qawil al-qurun sabi' wa huwa asri ta'lif al-jami' wal inbisaq pun ulum hadis madwina. Baik, terima kasih kepada Husna. Baik, bila dah lengkap semua hadis-hadis telah dikumpulkan, maka pada marhalah peringkat keempat ini pula, yang tadu min muntasifil qurun rabi' ila awal qurun sabi', dalam tempoh lebih kurang dalam 30 tahun tu, daripada pertengahan kurun keempat sampailah ke awal kurun yang ketujuh, kan? Pertengahan kurun keempat lebih kurang dalam, kita letaklah dalam 5 tahun, kemudian kurun kelima 10 tahun, kurun keenam 10 tahun, so dah 20 tahun, 25 tahun, hampir 25 tahun bahawa asal taklif. Bila dah kumpul, kita lengkap, disimpan dulu. Kemudian pada kurun marhalah keempat ni, pada kurun yang pertengahan keempat sampai ketujuh ni, wahawa asr taklif al-jami' wa bisaqu fanul umul hadis mudawanan. Maka pada marhalah ini dia telah pada peringkat awal tu dia cuma direkod, dikumpulkan sahaja, tapi pada marhalah ini ditulis, kalau kita istilahkan sekarang taklif ni, dibukukanlah, dibukukan secara rasmi, kemudian bersama-sama juga dengan hadis-hadis tadi tu dihimpunkan bersama-sama dengan ilmu-ilmu hadis yang ada. Itu nanti kalau dalam ulum hadis tu nanti kita belajar berkaitan dengan hadis sahih, berkaitan dengan hadis dhaif, berkaitan dengan hadis mutawatir, ahad. Jadi ulum hadis dan juga hadis tu dirangkumkan menjadi satu buku pada ketika itu, iaitu pada marhalah keempat. Baik, seterusnya pada marhalah kelima pula. Atikah? Silakan. Silakan Atikah. Min qarni sabi' ila qarni ashir wa huwa daurun nadju wa iktimalu fi tadwini kullu ulumul hadis. Okey, baiklah. Dah selesai
dibukukan, ditulis semua hadis-hadis tersebut bersama dengan ilmu-ilmu hadis. Pada marhalah kelima ni ataupun pada peringkat kelima ni pula, bila dia dah lengkap bersama dengan ulum hadis, maka pada kurun ke-7 hinggalah kurun ke-10, hampir 30 tahun juga, wahwa daurun nadhaj wal iktimal. Kalau daurun nadhaj ni, istilah ni, nadhaj ni adalah maksud dia dah matang, dah masak. Jadi pada peringkat ini, marhalah keempat ni adalah, marhalah kelima ni adalah marhalah atau peringkat di mana ilmu hadis dan juga hadis itu sendiri telah matang, telah sempurna. Wa fi tadwin fannu ulum hadis. Maknanya dari segi hadis dan sempurna, dan ditambah pula dengan ilmu hadis pun dah sama, dah sempurna. Mana dia dah dirangkumkan dua sekali. Ilmu hadis dan juga hadis dah sempurna. So pada marhalah kelima ni adalah lengkap. Marhalah yang di mana dah lengkap dah, mana dari segi ilmu hadis dan juga hadisnya. Marhalah kelima. Mana belum lagi disebar luaskan. Okey, seterusnya pada marhalah ke-6. Silakan Aisyah. Silakan. Minal qurun ashir ila mutla'il qurun al-bahri al-hali al-hijri al-hali wa huwa asrul rukud wal mujammid. Wa fi hazil marhala tawaqqaf al-ijtihad fi tasnif wa innama kasurat al-muhtasarat. Baik, terima kasih. Baik, pada marhalah yang ke-6 ni, yang kedua terakhir ni, yang mana bermula pada dah sampai ke kurun ke-10 tadi, daripada kurun 10 sampailah ke waktu sekarang ni, ila matla'il qurunil hijril hali, sehinggalah ke waktu sekarang. Hali itu maksudnya yang terkini, wa huwa asrul rukud wal jumud. Pada tempoh ataupun pada marhalah ke-6 ni, dia adalah tempoh di mana dia dah stop. Dia dah stopkan, dah hentikan segala proses, maknanya dah tak ada lagi tadwin, dah tak ada lagi taklif. Tetapi pada ketika itu, pada ketika marhalah yang ke-6 ni adalah yang mana marhalah tawaqqafa al-ijtihad. Dihentikan segala pandangan-pandangan yang diambil daripada ulama-ulama ataupun daripada para sahabat dan juga tabi'in. Tetapi yang dilakukan apa? Wa innama kasurat al-mukhtasyarat. Tapi pada ketika itu diperbanyakkan dari segi ringkasan-ringkasan. Untuk apa? Untuk memudahkan rujukan daripada orang awam. Sebab orang awam tak sama tahap pemahaman mereka dengan ulama. Jadi ulama memperbanyakkan dari segi ringkasan-ringkasan untuk memudahkan rujukan orang-orang awam. Baik, dan marhalah yang terakhir, yang ke-7. Silakan Izzat. Silakan. Min matla'il qurun al-hali ila waqtina hadza wa huwa marhalatu yaqduhu wa tanbihu fi asrul hadis. Baik, terima kasih Izzat. Baik, yang terakhir ni, pada marhalah peringkat terakhir sampai dekat waktu kita sekarang ni, tadi dah memang dah sampai waktu kita lah. Yang terakhir ni, fi matla'il qurunil hijril hali, pada zaman kita ni yang terkini, sampailah yang latest kita lah, iaitu pada zaman tersebut sampailah kita, sampai zaman kita ni, hadza wa huwa marhalatul yaqazah. Sekarang adalah zaman ataupun peringkat yang mana kesedaran dan juga peringatan untuk era yang terkini, pada zaman yang terkini. Maksudnya zaman sejak daripada lepas kurun ke-10 tu sampailah zaman sekarang adalah peringkat di mana ulama-ulama nak memperkenalkan tentang ilmu hadis, ulama-ulama nak mengajarkan tentang ilmu hadis kepada masyarakat supaya semua masyarakat tahu dan faham tentang kepentingan ilmu hadis itu untuk dipelajari. Kalau tidak, mereka, kalau kita lihat sekarang lah, kalau anda kata ia tidak dipelajari, maka di sana kalau kita lihat akan sewenang-wenangnya orang akan menyemarkan hadis berkaitan dengan hadis maudhu', hadis dhaif dan sebagainya. Okey, itulah insya-Allah. Okey, itu dia Ustaz. Ni di antara perkara-perkara penting yang perlu kita tahu dalam kita memahami sesebuah hadis. Mungkin Ustaz boleh tunjuk tak di antara contoh soalan yang biasa keluar dalam SPM ke? Ada tak contoh Ustaz? Baik, ada. Okey, ini adalah antara contoh soalan yang keluar dalam SPM. Okey, dia dalam SPM ni dia ada dua bentuk soalan. Yang pertama adalah dalam bentuk objektif ataupun qismu alif. Satu lagi adalah dalam qismu ba. Qismu alif untuk soalan hadis ni dia berada dalam kategori soalan 11 hingga 15. Soalan 11 hingga 15 ni adalah soalan berbentuk jawapan tu daripada dalam kurangan. So murid dia kena pilih jawapan daripada dalam kurangan. Contoh kalau kita lihat soalan yang ada tu, qama sahabah fi istifa kosong ahadis ba'da an laqa Nabi sallallahu alaihi wasallam bi rafiqil a'la. Jadi apakah jawapannya? Kalau mungkin Atikah boleh pilih apakah jawapannya? Okey, silakan. Apa jawapan yang tepat? Qama sahabah fi apa al-hadis ba'da an laqa Nabi sallallahu alaihi wasallam bi rafiqil a'la. Qama sahabat fi hifzul ahadis ba'da an lihaqqan nabi bi
Okey, bagus. Jadinya untuk soalan macam ni, kalau kita lihat pada arahan tu, pelajar atau murid dia kena isi tempat kosong. Ni adalah kes Malik lah. Dia kena pilih jawapan dan dia kena isi tempat kosong. Begitu juga yang kedua, matan Quran asyir ila matan Quran hijril hali wa asru. Okey, apakah jawapan untuk yang kedua? Aisyah. Kalau soalan kedua, apa jawapan dia? Agak-agak. At-tadwin. 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 Sekali lagi, boleh ulang? Tadwin ke taklif? At-ta'lif. Taklif. Okey, baiklah. Confuse tu Ustaz. Dia lupa fokus nak jawapan tu. Okey. Tadi kalau kita lihat dalam marhalah tadi, jawapannya adalah asrul rukun. Okey. Pada kurun ke-10 sampailah kepada zaman yang terkini, adalah zaman di mana dia rukut. Rukut tu stop. Dia dah stop ni Aisyah. Dia dah stop dah. Dia dah tak ada bukukan, dia dah tak ada tulis, dah tak ada apa lagi dah. Macam kita sekarang ni dah senang dah. Dah ada buku-buku hadis buku Ustaz tu ya. semua dah ada. Di Kita atas tinggal kesungguhan mereka ni lah yang menghimpunkan hadis, menulis hadis, dan sekarang ni kita dah senang dah. Tinggal kita nak baca dan juga amalkan. Baik, kita nak beras ketika Ustaz. Okey, Para penonton, murid-murid jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini. Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Pada kembali bersama saya Aiman Sufian Azman dalam Sukses SPM 2022. Pada hari ini dalam mata pelajaran Usul Hadis tingkatan 4 berkaitan dengan sejarah ilmu hadis. Okey, baik Ustaz. Untuk segmen kali ini apakah yang akan Ustaz kongsikan? Baik, terima kasih Aiman. Baik, tadi kita dah lihat berkaitan dengan konsep, kemudian kita dah lihat sejarah bagaimana daripada peringkat pertama sampailah ke zaman kita sekarang ni, kita dapat memahami ilmu hadis tu dan kita dapat merasai dia punya kesan-kesan peninggalan Nabi SAW melalui hadis tersebut. Baik, sekarang kita lihat pula pada subtopik yang kali ini, kita akan lihat pula adalah berkaitan dengan maudhu' ulum hadis. Dia ada dua lah di sini. Yang pertama berkaitan dengan maudhu' ulum hadis dan yang kedua nanti adalah berkaitan dengan ahamiyah, kepentingan ulum hadis. Kenapa kita kena belajar ulum hadis? Baik, sebelum kita akan lihat dulu apakah dia maudhu'. Maudhu' ni adalah fokus. Apakah fokus yang ada dalam ilmu hadis ni yang perlu kita tahu dan perlu kita faham? Sebab dalam apa saja mata pelajaran ataupun dalam, terutama dalam ilmu-ilmu Islam ni, setiap satu ilmu yang diusahakan oleh ulama-ulama ni ada fokusnya untuk kita sama-sama sedar akan kepentingan yang kita kena ambil daripada situ. Baik, kita akan lihat apakah maudhu' tersebut. Kita mungkin boleh minta bantuan daripada Izzat. Okey, silakan Izzat. Apakah dia maudhu' ulum hadis? Maudhu' ulum hadis wa aqwalun nabi sallallahu alaihi wasallam wa af'aluhu wa takriru wa sifatuhu qabla ba'su au ba'daha min haitsu sadruhu anhu wa ahadisatu alaihi sallallahu alaihi wasallam min haitsu dalalatuha ala ma'ana mafhum au murad. Baik, terima kasih Izzat. Baik, maudhu' atau fokus ulum hadis ni apa? Dan kalau kita lihat dari segi, kalau anda kata soalan tu keluar lah kan, anda kata ada soalan yang ditanya tentang maudhu' ulum hadis, dia kalau kita lihat dari segi faktanya, ulum hadis ni dan juga dia punya konsep tu tak berapa jauh, maksud dia lebih kurang je. Maksudnya kalau murid dia ambil jawapan mafhum ulum hadis riwayah sebagai jawapan untuk maudhu' ulum hadis pun, ianya adalah jawapan yang sama. Cumanya maudhu' ni dia lebih detail lah. Jadi baik. Tadi Izzat dah baca apakah dia maudhu' ulum hadis. Maudhu' ulum hadis apa dia? Huwa aqwalun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fa'alihi wa taqriratihi wa sifatihi qabla bi'sa aw ba'daha. Min haitsu sururihi anhu aw hadisu alaihi salatu wasallam min haitsu dilalatuha ala al-ma'na al-mafhum aw al-murad. Baik. Yang detail ini berkaitan dengan maudhu' ni, dia yang paling asas yang pertama tu iaitu aqwalun Nabi wa af'alun Nabi wa taqriratihi wa sifatihi qabla al-bi'sa aw ba'daha. Itu yang asasnya. Baik, maudhu' yang paling asas adalah ulum hadis ni memang pusing macam mana pun dia tetap nak menceritakan berkaitan dengan Nabi SAW. Dari segi apa? Dari segi percakapannya, dari segi perbuatannya, kemudian wa taqriratihi, dari segi takrir ni adalah ketegasan. Apa yang Nabi ikrarkan. Kalau Nabi ikrar adalah, kalau Nabi tak ikrar tak adalah. Ikrar ni maksudnya Nabi ada prinsip. Contoh, sebagai contoh kalau takrir ni berkaitan dengan dop. Bila mana Nabi SAW tidak mengatakan dia dan tidak mengatakan tidak. Bila mana sahabat makan dop tersebut. Sebab kalau kita lihat dari segi syariahnya, memang dop tu adalah
binatang dua alam, binatang dua alam. Kalau ikutkan dari segi hukum mungkin ada perbahasannya dari segi syariahnya. Baik, itu takrir. Manakala yang keempat sifatuhu dan juga sifat Nabi SAW. Jadi keempat perkara ni, perbuatan, percakapan, ikrar dan juga sifat Nabi ini adalah sama ada qablal bi'sah au ba'daha. Sama ada sebelum Nabi SAW diutuskan sebagai Nabi dan Rasul ataupun selepas Nabi SAW diutuskan sebagai Nabi dan Rasul. Maksudnya sebelum Nabi jadi Nabi dan Rasul pun ianya juga dikira sebagai hadis Nabi SAW. Selepas Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul pun ianya juga dikira sebagai hadis. Tapi yang kita maklum, mungkin setengah kita faham, hadis ni benda yang lepas Nabi dah diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Tapi sebenarnya sebelum Nabi menjadi Nabi dan Rasul juga ianya juga dikira sebagai hadis Nabi SAW. Kemudian ada sambungan lagi, min haitsu sururihi anhu wa ahadisu, dan semua empat perkara tadi ni sama ada yang datang daripada Nabi SAW. Mana datang secara direct daripada Nabi SAW, wa ahadisu ataupun percakapan Nabi SAW. Mana suduru tu mana datang secara dari segi perbuatan, orang nampak sebagainya, ataupun Nabi sendiri cakap wa ahadisu. Ada yang Nabi cakap, ada yang orang nampak Nabi dan orang riwayatkan hadis tu berdasarkan perbuatan Nabi SAW. Min haitsu dan juga dari segi dilalatuha alal makna al mafhum al murad, ataupun dari segi yang ditunjukkan tanda-tanda tersebut alal makna al mafhum, melalui satu perkara yang Nabi buat tetapi Nabi tak cakap, tapi ada maksud yang tersembunyi di sebalik apa yang Nabi cakap tu. So hadis ni luas. Dia bukan sekadar apa yang Nabi cakap, yang Nabi sebut, bukan sekadar apa yang Nabi buat. Kadang-kala sahabat dengar dan sahabat faham apa yang Nabi maksudkan, dan sahabat ceritakan daripada apa yang mereka lihat atau mereka dengar daripada Nabi SAW. Sebab kadang-kala Nabi tak sebut, tapi sahabat yang nampak tentang perbuatan Nabi SAW itu. Baik, itu adalah fokus ulum hadis. Baik, seterusnya adalah berkaitan dengan kepentingan. Okey, jadi kita tadi dah tahu tentang konsep, kita dah tahu tentang sejarah, ada 7 peringkat tentang sejarah bagaimana ulum hadis ni bermula. Kemudian tadi kita dah lihat tentang fokus-fokus yang ada dalam ilmu hadis. Seterusnya, bila dah tahu semua benda tu, kita kena tahu juga apakah kepentingan kita mengetahui ataupun mempelajari ilmu hadis ni. Lebih-lebih lagi kita adalah orang Islam. Mana kalau kita lihat ada 2 sumber utama yang kita kena tahu, Quran dan hadis. So Quran kita alhamdulillah lah, memang kita baca, belajar dan sebagainya. Hadis pun sama juga. Kita kena tahu juga, bukan sekadar tahu hadis sahih ataupun kita tahu itu adalah hadis Nabi SAW sahaja. Bahkan kita kena belajar juga bagaimana nak mengenal pasti dari segi hadis tu sahihnya macam mana, ciri-cirinya apa dan sebagainya. Baik. Jadi antara kepentingan ulum hadis ada 6 kepentingan ulum hadis yang perlu kita semua tahu. Baik, yang pertama Aisyah boleh bacakan berserta dengan maknanya? Silakan. Al-maqbul wal mardud. Maksudnya mampu membezakan makbul dan mardud. Baik, ahsanti. Baik. Yang pertama Aisyah sebut tadi adalah tamyizul maqbul wal mardud. Kepentingan kita mempelajari ilmu hadis ni yang pertama adalah untuk membezakan di antara hadis yang diterima dan hadis yang ditolak. Itu yang tadi kita cerita tadi kan. Sebab kita kena belajar ilmu hadis supaya kita tidak mudah untuk terpedaya dan terima bulat-bulat apa yang sekarang ni zaman media sosial kan. Orang hantar kadang-kadang kita kalau kita tak ada ilmu ini, kita terima asalkan tulis bahasa Arab, tulisan dia ada Nabi SAW, kita ini hadis Nabi ni, kita kena sebarkan, salah. Jadi kita bila mana ada ilmu berkaitan dengan ilmu hadis ni, kita boleh bezakan hadis yang mana adalah hadis yang sahih yang diterima dan hadis yang mana ada hadis yang ditolak. Okey, ini yang pertama. Yang kedua, Husna. Yang kedua Husna. Alright. Doktor hadis, sanad wal matan. Maksudnya menetapkan hadis dari segi sanad dan matan. Menetapkan hadis dari segi sanad matan. Okey, terima kasih Husna. Baik, yang kedua, kita dah boleh bezakan di antara hadis tu sama ada sahih, hasan, maudhu', dhaif dan sebagainya. Yang kedua, kepentingan kita belajar ulum hadis ni adalah untuk kita nak menentukan hadis itu sanadnya dan matannya. Mana perawinya tu dan juga teks hadis. So bila mana kita dah tahu, kalau kita lihat dalam syarat-syarat ada, bila mana kita belajar lebih dalam lagi, di sana ada syarat-syarat kita nak mengenal hadis tu. Perawi-perawinya, sama ada perawinya adil ke tidak, perawinya tu dari segi waraknya ke tidak. Hatta kalau kita belajar dengan lebih dalam, ulama ni berkaitan dengan adil, nak tahu adil atau tidak ni,
Sebagai contoh, bila mana Imam Hambali kalau tidak saya, dia nak pergi berguru dengan seorang guru ni, dia pergi ke rumah tok guru tu, dia belum sampai lagi. Dia nampak tok guru pergi bagi makan kucing, tapi dia panggil lah. Dia panggil kucing tu. Tapi bila dia nak keluarkan kucing tu je. Jadi bila kucing tu dah keluar, dia tutup pintu. Jadi di situ hanya dengan dia bertindak menipu kucing dengan cara begitu, maka Imam Hambali tidak menerima atau tak nak berguru dengan dia. Kerana apa? Kerana hanya dia menipu kucing. Kita tak lagi sekarang kan. Kucing bukan sekat kucing kan. Jadi itu sebagai contoh. Jadi nak menetapkan hadis tu dari segi sanad dia tu, adakah dari segi sanad perawi hadis tu daripada an tu kan, sampai kepada Nabi SAW tu satu hal. Sampai atau tidak. Kemudian perawi itu sendiri, adakah dia adil ke tidak, adakah dia kuat ingatan, adakah apa yang dah hafal tu memang sama. Itu adalah antara elemen-elemen dari segi sanad. Manakala dari segi matan pula, teks. Teks tu pun kadang berbeza-beza. Tapi kalau teks ni, biasanya teks ni bergantung kepada perawi. Kalau perawi itu memang siqah, perawi itu memang hafazan yang kuat, memang dia adil dan sebagainya, maka insya-Allah dia punya matan itu memang akan diterima lah. Tapi kalau hadis tu perawi dia memang dari segi sanad dia tak dipercayai, hilang dia punya kepercayaan di kalangan masyarakat dan sebagainya, maka automatik matan hadis tersebut juga tidak akan diterima. Baik, itu yang kedua, kepentingan. Yang ketiga, Atikah, apakah kepentingan kita mempelajari ilmu hadis yang ketiga? Ma'rifah halul rawi wal marawi. Wal marwi. Baik, terima kasih. Maksud dia? Maksudnya mengenal keadaan rawi dan periwayatannya. Okey, mengetahui tentang hal, situasi ataupun keadaan perawi dan juga marwi. Dia sebenarnya dalam istilah ulul hadis ni, rawi itu adalah sanad, marwi itu adalah matan. Cuma dia gunakan uslub yang lain lah. Baik, yang kedua tadi dia lebih kepada nak menetapkan hadis tu sama ada sahih, hasan, maudhu'. Manakala yang ketiga ni nak mengetahui tentang hal peribadi perawi itu sendiri. Adakah dia dipercayai, yang tadi tu. Adakah dia dipercayai, adakah dia adil, adakah dia kuat ingatan atau tidak. Maka itu adalah yang ketiga ni. Mana kalau kita dah tahu tentang selok-belok perkara ni, maka kita tidak akan mudah nak menerima sesebuah hadis yang disebarluaskan dalam internet dan sebagainya itu secara membuta tulilah. Mana kita kena siasat, kita kena terima kena tengok, semak. Macam sekarang pun tak susah kita nak semak sesebuah hadis tu. Kita boleh copy, letak kat Google ataupun mungkin dekat aplikasi-aplikasi yang berkaitan dengan hadis yang sahih ni, kita boleh kenal pasti sama ada hadis tu sahih ataupun tidak, ataupun kita boleh rujuk dengan ulama. Okey, next, yang keempat, kepentingan hadis, ulum hadis. Husna? Silakan Husna. Okey, boleh Husna? Okey. Ma'rifatun nasakh wal mansukh minal hadis. Maksudnya? Maksud mengetahui nasakh dan mansukh daripada hadis. Okey, nasakh mansukh tu apa? Tahu Husna? Nasakh mansukh tu apa? Okey, boleh ke Husna? Okay, dia tak senyum apa. Ustaz. Dia lupa. Dia senyum, tak apa. Dia senyum. Senyum Okey. okey dah tu. Okey. Baik, yang keempat ni adalah kepentingan kita mempelajari ulum hadis adalah untuk kita ma'rifatun nasikh wal mansukh minal hadis. Dia dalam nasikh mansukh ni ada dalam Quran pun ada, dalam hadis pun ada. Baik, nasikh mansukh ni maksudnya adalah kita kena tahu sebagaimana Al-Quran pun ada ayat yang terdahulu, ada ayat yang terkini. Hadis Nabi pun sama juga, ada yang baharu, ada yang lama. Nasikh ni adalah hadis yang lama. Mansukh adalah hadis yang baru. Mana mansukh ni dia memansukhkan hadis yang lama, nasikh tu yang lama lah. Okey. Sebagai contoh dalam hadis ni ada hadis yang dia seperti Quran lah, sebagai contoh. Dia ada hadis yang menceritakan berkaitan dengan boleh untuk minum arak, kecuali kalau nak solat barulah tak boleh minum arak. Itu sebagai contoh. Dan bila mana datang hadis yang baru, sebagaimana Quran juga dia menyatakan hadis yang baru pun Nabi SAW meriwayatkan hadis yang baru, tak boleh minum arak terus, haram terus minum arak. So di situ kalau kita lihat pensyariatan dari aspek pensyariatan hukum lah, kalau kita lihat bila mana nasikh mansukh ni dia ada menyentuh berkaitan dengan pensyariatan hukum, yang mana awal-awal tu boleh tapi ada syarat-syarat tertentu, dan hadis yang baru datang dia memansuhkan terus ataupun mengharamkan terus hukum yang lama. Okey, itu ada yang dimasukkan dengan nasikh mansukh. Baik, yang kelima. Okey, seterusnya silakan. Izzat. Fahum Zat. makna murad min hadis. Maksudnya?
memahami makna hadis. Okey. Yang kelima adalah kepentingan dia adalah untuk kita nak memahami maksud yang ada pada hadis. Sebab hadis ni kadang-kadang ada hadis tu yang Nabi cakap mungkin kita faham secara surface saja. Kita faham di atas atas kertas saja. Tapi sebenarnya ada kadang-kadang sesebuah hadis tu yang Nabi riwayatkan ada maksud yang tersirat di sana. So bila mana kita belajar ilmu hadis, kita akan tahu di sana ada maksud yang lain di sebalik apa yang Nabi sampaikan. Sama ada daripada perbuatan, sama ada daripada percakapan. Sebab kadang-kadang kalau kita belajar balawah kan, ada ilmu-ilmu kadang disampaikan melalui sindiran, melalui pujian, kadang-kadang di sana ada makna yang tersendirilah, bukan maksud yang sebenar melalui apa yang disebut secara asas dalam hadis tersebut. Baik, yang terakhir, Atika, boleh bacakan Atika? Silakan, Atika. Ma'rifah kaifiyat ta'amul ma'a hadis inda ta'arud. Maksudnya? Maksudnya mengetahui cara-cara beramal dengan hadis ketika berlaku percanggahan. Okey, terima kasih Atika. Baik, yang terakhir ni kita dah tahu tentang nak membezakan segala-galanya. Baik, yang terakhir pula bagaimana dia nak mengajarkan kepada kita untuk kita nak mengetahui bagaimana cara-cara kita nak beramal dengan hadis bila mana berlaku di sana pertembungan. Ada satu hadis yang cakap sekian, ada satu hadis yang cakap sekian. So berlaku pertembungan. So macam mana kita nak kenal pasti, macam mana kita nak berhadapan dengan situasi itu, tu yang memerlukan pada ilmu tadilah. Ilmu berkaitan dengan rawi al-marwi, ilmu berkaitan dengan sanad wal matan, ilmu yang berkaitan dengan nasah mansukh. Maka di situlah baru kita boleh faham akan kepentingan mengapa kita kena mempelajari ilmu hadis. Itu dia. Pak Ustaz, mungkin Ustaz boleh tunjukkan sikit Ustaz gambaran contoh-contoh soalan yang mungkin akan keluar nanti Ustaz. Okey, boleh. Silakan. Baik, sebagai contoh. Okey, ini adalah contoh soalan. Tadi kita lihat contoh soalan kismu alif, bahagian alif, objektif. Ini adalah contoh soalan bentuk kismu ba. So kismu ba ni adalah soalan berbentuk subjektif. Subjektif berstruktur. Contoh soalan pertama, mata badak tatawur riwayat hadis. So dia akan minta soalan ni berbentuk riwayat subjektif. So jawapan murid pun dia kena berikan dalam bentuk ayat. Cumanya ayat dia tak adalah panjang-panjang. Nanti kita akan tengok contoh skema. Kemudian soalan kedua dia akan tanya ayin marhalatus sadisah was-sabi'ah fi tatawur riwayat hadis. Dia suruh murid tu tentukan apakah yang berlaku pada marhalah yang ke-6 dan yang ke-7. Dan yang ketiga dia tanya terangkan satu daripada kepentingan ilmu hadis yang baru kita belajar sebentar tadi. Baik, sebagai contoh kita lihat jawapan-jawapan yang ada. Baik, bila mana soalan pertama tu dia tanya bila bermula, maka jawapan dia adalah pada zaman sahabat dia boleh dapat markah, dan kalau murid jawab selepas kewafatan Nabi pun dah boleh dapat jawapan. Maknanya ada dua jawapan di situ. Iaitu selepas kewafatan Nabi, dia boleh dah ada jawapan 2 markah. Murid jawab pada zaman sahabat dah boleh dapat jawapan 2 markah juga di situ. Okey, kemudian yang kedua adalah dia tanya apakah yang berlaku pada marhalah kedua dan ketiga. Di antara marhalah yang ke-6 dan marhalah yang ke-7. Baik, kalau kita lihat di sana jawapannya adalah kalau marhalah yang ke-6 adalah dinamakan asrul rukud. So murid boleh jawab asrul rukud ataupun asrul jumud ataupun berlakunya perkembangan dari segi periwayatan hadis. Manakala pada marhalah yang ke-7 pula adalah marhalah yaqazah. So murid jawab yaqazah pun boleh, marhalah tanabbuh pun boleh. Marhalah di mana berlakunya kesedaran berkaitan dengan ilmu hadis tersebut. Dan soalan ketiga tadi adalah dia minta murid untuk berikan kepentingan. So kepentingan tadi ada 6. So murid boleh berikan mana-mana satu daripada 6 kepentingan tadi tu. Cumanya boleh untuk saya nak katakan di sini, murid tak perlu nak hafal ayat-ayat kepentingan yang ada dalam buku teks ni secara bulat-bulat yang ada dalam buku teks. Apa yang mereka faham, mereka boleh bina ayat sendiri. Contohlah kalau dia nak menyentuh, dia nak sebut, boleh membezakan di antara hadis yang dia terima dan hadis yang ditolak. Dia tak sebut makbul dan mardud tak apa. Dia pergi tulis contoh tamyiz bainal hadis sahih wal hasan. Itu pun boleh diterima. Itu pun boleh. Ini murid tak perlu nak menghafal dan ikut buku teks. Tapi kalau diikut tu lagi baguslah. Cumanya dari segi penerimaan jawapan itu ianya diterima andai kata murid menjawab dengan cara menulis ayat yang hampir sama dengan apa yang ada dalam buku teks. Okey, baik. Murid-murid sekalian, yang paling penting sekali kita kena banyak buat latihan untuk menjawab soalan-soalan ni supaya mudah nanti. Dah tahu dah soalannya bentuk macam mana. Baik, Ustaz, kita nak berehat seketika. Para penonton murid-murid, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini, sukses SPM 2022. Didik TV KP
Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman dalam Sukses SPM 2022 pada hari ini dalam mata pelajaran Usul Al-Din tingkatan 4, dan kita belajar hari ini tentang sejarah ilmu hadis. Baik Ustaz, untuk segmen kepada kali ini apakah yang Ustaz kongsikan? Baik, untuk segmen keempat ni adalah ada satu lagi satu topik yang kita kena tahu berkaitan dengan sejarah ilmu hadis ni. Kita dah tahu tentang sejarah bermulanya ilmu hadis sampai pada sekarang ni. Kita dah tahu tentang kepentingannya, kita dah tahu tentang konsepnya, dan kita dah tahu apakah fokus-fokus yang ada dalam ilmu hadis. Maka yang terakhir ni kita kena lihat apakah subtopik yang terakhir ini adalah berkaitan dengan apakah hasil-hasil karya ataupun buku-buku yang ditulis oleh ulama-ulama berkaitan dengan ilmu hadis yang kita gunakan sekarang, yang kita baca sekarang. Sebab kalau kita lihat, tanpa buku-buku itu, tanpa usaha daripada ulama-ulama yang mengusahakan buku-buku tersebut, maka kita pun mungkin tak akan tahu berkaitan dengan hadis-hadis Nabi SAW, macam mana nak bezakan di antara satu hadis dengan hadis yang lain, macam mana kita nak kenal dengan perawi-perawi dan sebagainya. Baik, kita lihat apakah di antara sebahagian daripada hasil-hasil karya yang ditulis oleh ulama-ulama berkaitan dengan ilmu hadis. Di sana ada banyaklah, tapi di sini saya cuma tampilkan lebih kurang cuma 4 sahaja atau 5 sahaja antara buku-buku yang ditulis dan dikarang oleh ulama-ulama berkaitan dengan ilmu hadis. Baik, mungkin boleh kita minta bantuan murid-murid untuk bantu untuk membacakan antara senarai buku-buku, nama ulamanya, dan bilakah tarikh wafat yang ada. Okey, mungkin kita beri bantuan daripada Aisyah. Silakan. Yang pertama, Aisyah. Siapa ulama atau buku yang pertama? Al-Muhaddisu Al-Fasil Baina Rawi wal-Wa'i Ismul Mu'allaf Al-Qadi Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdul Rahman bin Khalid Al-Hurmuzi. Sana wafat sana salah sumi'ah wa situna hijrah. Baik, yang pertama adalah Muhadditsul Fadil Bainal Rawi wal Marwi. Nama kitab memang panjang lah. Tapi nama ulamanya adalah Ar-Hurmuzi lah, paling pendek. Tapi kalau nama penuh dia Abu Al-Fadil Abu Muhammad Al-Qadi Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdul Rahman bin Khalid Al-Hurmuzi. Okey, itu yang pertama. Kitab yang nama kitabnya Al-Muhaddits Al-Fadil Bainal Rawi wal Marwi. Okey, yang kedua, Aizat boleh bacakan apakah nama kitab yang kedua? Okey, silakan. Ma'rifatu Ulum Hadis, Ismu Mu'allaf Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah Hakim Naisaburi. Sana wafat, tanah dia Arba'umi'ah wa Khamsah Hijrah. Baik, ahsanta Izzat. Baik, yang kedua adalah nama bukunya Ma'rifatul Ulumul Hadis. Ini paling mudah lah. Kalau anda kata keluar soalan tu, dia tanya contoh, dia minta contoh nama buku, yang mudahnya ni lah. Sebab nama dia tinggal tambah makrifah aja. Ulum hadis tu memang dah kita tahu belajar, tajuknya adalah berkaitan dengan ulum hadis. So, Ma'rifatul Ulumul Hadis. Dan nama ulamanya adalah An-Naisaburi. Sebagai contoh, nama ulama ni, biasa dia takkan tanya nama ulama ni penuh lah. Biasa kalau anda kata soalan dia tanya berkaitan dengan nama-nama kitab ni, biasa dia akan tanya cukup dengan nama kitab saja. So murid tulis nama kitab tu pun dah boleh dapat markah di sana lah. Dan namanya, kalau anda kata diminta sertakan sekali dengan nama ulama, cukup dengan tulis nama gelaran. Macam tadi, kalau yang pertama tu Ramah Hurmuzi, yang kedua ni adalah Imam Naisaburi. Dia adalah penulis pada kitab yang kedua, iaitu Ma'rifatul Ulumul Hadis. Baik, kitab yang seterusnya, yang ketiga, contoh yang ketiga, Atikah? Ulumul Hadis atau Muqaddimah Ibnu Salah. Ismu Mu'allaf Abu Amru Uthman bin Abdul Rahman Al-Shahrazuri, masyhur bi Ibni Salah. Sana wafat di sana Situmi'ah Salasa wa Arba'un Hijrah. Taib, ahsanti. Baik, yang ketiga pun ni lagi pendek nama kitab ni. Tadi Ma'rifatul Ulumul Hadis. Kitab yang keempat ni, yang ketiga ni, nama dia adalah Ulumul Hadis saja, ataupun murid boleh, atau nama lain adalah Muqaddimah Ibnu Salah. Ini dah ada dua nama lah, sama ada Ulumul Hadis itu sendiri ataupun Muqaddimah Ibnu Salah. Dan pengarangnya adalah Ibnu Salah itu sendiri. Dia adalah, ataupun nama panjang itulah, Asy-Syahru Zawi. Itu nama panjang lah, tapi kalau paling mudah kita ingat namanya Ibnu Salah sahaja. Baik, yang keempat, memang tinggal seorang je lah kan. Husna belum. Okey, Husna, silakan. Siapa atau apakah kitab yang keempat? Nubuha Al-Fikru fi Mustalah Ahli Al-Athar. Isim mu'alaf dia Al-Hafiz Ibnu Hajri Al-Asqalani. Lepas tu sunnah al-wafat tu sama numi'ah wa isnani wa khamsun sanatan.
Taib, ahsanti apa Husna. Taib. Buku yang keempat yang masyhur, yang terkini lah ni, yang terkini, iaitu Nakhbatul Fikri fi Mustalah Ahli Al-Athar. Ini panjang nama buku tapi ulama ni terkenal yang kita biasa dengar, iaitu Imam Asqalani, Ibn Hajar Al-Asqalani. Baik, jadi ini adalah antara contoh 4 buku yang dikarang oleh ulama-ulama silam, ulama silam berkaitan dengan ilmu hadis, yang mana kita kena tahu daripada asasnya daripada sinilah. Ini adalah antara peninggalan ulama-ulama yang silam, yang sekarang ni alhamdulillah kalau kita lihat sekarang dah banyak dah buku-buku ilmu hadis yang menceritakan ataupun yang membahaskan berkaitan ilmu hadis. Baik Ustaz. Okay. Jadi ada tips Ustaz nak tulis nama-nama panjang-panjang ni, boleh ke tulis nama singkatan Ustaz? Okey, terima kasih Iman. Untuk nama-nama ni, dia murid tak perlu tulis panjang-panjang macam ni. Sebab dalam bila mana kalau soalan tu ditanya berkaitan dengan nama kitab dan juga nama ulama, untuk bahagian ulum hadis ni, dia tak perlu tulis secara detail nama tersebut. Yang kena tulis detail nama adalah pada bab sirah. Kalau bab sirah, murid kena tulis memang nama penuh lah. Tak boleh tulis nama Nisaburi saja. Tapi kalau untuk ulum hadis, andai kata ada ditanya di sana soalan berkaitan dengan uzkur wahid min musannifat ulumul hadis ma'a muallafatihi sebagai contoh, ma'a muallifihi, diminta untuk tulis nama kitab beserta dengan nama ulama. So nama kitab tu memang kita kena tulis penuh lah. Contoh macam tadi, Ulumul Hadis. So nama ulama dia tak perlu tulis nama penuh. Cukup dengan tulis Ibnu Salah sahaja. Memadai. Itu dia. Itu bezalah. Mana beza dalam bidang ulum hadis, soalan-soalan berkaitan dengan ulum hadis dan juga soalan yang dikeluarkan berkaitan dengan sirah, memang bezalah di situ. Okey, baik Ustaz. Banyak benda yang Ustaz dah bagi kat kita ni. Tinggal kita nak jawab dengan terbaik je dalam kita punya ujian nanti Ustaz kan. Baik, mungkin Ustaz di hujung-hujung ni ada tak rumusan ataupun nasihat yang Ustaz nak beri kepada murid-murid kita di rumah dan juga di studio? Baiklah. Jadi untuk pembelajaran pada hari ini, yang kita belajar daripada awal tadi adalah menyentuh berkaitan dengan sejarah. Sebenarnya berkaitan dengan sejarah ni, sirah ni antara subjek ataupun antara subtopik yang paling tidak digemari oleh murid adalah berkaitan dengan sejarah. So sejarah, tak kiralah kalau sejarah bahasa Melayu tu kan, sejarah yang subjek yang memang sejarah, ataupun kalau dalam berkaitan dengan usuluddin ni, subjek-subjek yang menyentuh berkaitan dengan sejarah-sejarah ni, sejarah ulum hadis, sejarah ulum Quran ataupun sirah itu sendiri, memang menjadi antara igawan ngeri lah murid-murid. Sebab apa? Sebab dia fakta semata-mata. Murid dia tak boleh nak buat ayat sendiri secara total. Sebagai contoh, nama ulama tu dia tak boleh nak reka nama ulama, nama kitab dia tak boleh nak reka nama kitab. Tapi secara mudahnya di sini, sebenarnya kalau contoh yang tadi tu, sebagai contoh sejarah kan, sejarah peringkat-peringkat pembukuan ilmu hadis dia sejak daripada zaman selepas kewafatan Nabi SAW sampai daripada zaman yang terkini tu, murid sebenarnya tak perlulah menghafal secara detail. Cukup dengan murid kena tahu sebagai asas apa yang berlaku. Mana kalau kita buat nota ringkas tu, kena tulis Marhatul Ula apa, Asrul apa, Asrusan apa, Marhatul Sani Asrul apa. Cukup sekadar itu saja. Sebab nanti kalau dalam soalan pun dia tak adalah tanya secara detail. Biasa soalan dalam SPM ni dia akan tanya secara asas soalan yang apa yang ada surface sahaja. Dia tak akan tanya secara detail lah, Asrul Rukut ke, Asrul apa ke, dia tak akan tanya begitu. Kemudian dari segi ulum hadis ni sendiri, untuk soalan yang setakat ni, kalau kita lihat soalan yang pernah keluar berkaitan dengan ulumul hadis ni, dia setakat ni hanya menyentuh pada mukaddimah tadi tu, iaitu mafhum hadis riwayah, mafhum hadis dirayah. Itu yang biasa ditanya, sebab itu yang menjadi asas untuk murid-murid faham dan jelas berkaitan dengan ilmu hadis itu sendiri. Setakat ni bahagian sejarah tadi tu belum pernah keluar lagi lah. Setakat 3 tahun yang kebelakangan ini belum pernah keluar lagi soalan berkaitan dengan sejarah. Tapi bukanlah maksud murid kena tinggalkan, tidak, kena juga baca. Cumanya pembacaan itu lebih kepada murid kena faham elok-elok marhalah keberapa, kemudian apa nama dia, tahun bila ataupun dia punya fatrah tu, tempoh masa bila, dan apakah apa namanya, tempoh tu digelar sebagai apa. Asrul Tadwin ke, Asrul Ta'lif ke, Asrul Rukut ke, apa ni, Asrul Tadwin Rasmi ke, ataupun Asrul Jumud sebagai contoh. So kena ingat itu secara konsep itu sahaja. Manakala kalau kepentingan yang tadi tu, apa nama dia tadi? Sejarah. Sejarah dan juga kepentingan, murid tak perlu hafal secara detail ataupun kena hafal macam kita hafal Quran atau hadis lah. Murid sekadar kena faham dia punya cerita. Dan macam kepentingan tadi tu pun murid tak payah hafal. Cukup dengan faham, okey, apakah kepentingan? Dia membezakan hadis yang makbul dan mardud. Boleh nak mengetahui tentang sanad dan matan.
Dan kalau dia dah tahu apakah dia sanad dan matan, kalau dia dah tahu apakah dia rawi wal marwi, dia dah tahu apa dia makbul dan mardud, sebenarnya murid boleh buat sendiri. Maknanya dia mampu untuk buat ayat sendiri, Ustaz, kan? Sebab Bila dia asasnya tahu. untuk usuluddin ni, walaupun dia adalah satu subjek yang kalau dalam banyak-banyak subjek dalam KBD ni, usuluddin ni paling banyak bab. Ada 5 bab. Ada 5 bab. Yang lain semua ada 3-2 bab saja. Tapi dari segi soalan pula, dipermudahkan untuk murid-murid tidak terikat dengan apa yang dalam buku teks. Sebaliknya, murid boleh untuk nak buat ayat sendiri. Masya Allah. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Rasul dan terima kasih kepada murid-murid yang bersama dengan kita pada hari ini. Banyak sangat dah Ustaz berikan kepada kita. Tinggal kita nak jawab elok-elok nanti, okey? Baik, kita dah berakhir di sini. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.